nak share tentang kisah yang telah menggemparkan satu Malaysia pada tahun 2007. Kisah ni sangat meruntun jiwa. Aku pun masa dengar cerita ni, masa buat research pun aku sedih. Pada tahun 2007, rakyat Malaysia telah digemparkan dengan satu kes penculikan ni, iaitu Nurin Jazlin Jazimin. Siapa je tahun tu yang tak tahu kes ni kan? Semua orang tahu, dan disebabkan kes ni, ramai ibu bapa yang mengambil inisiatif untuk lebih bagi extra precaution, bagi extra attention dekat anak diorang sebabkan kes ni. Kes ni sangatlah meruntun jiwa, dan sampai ke hari ni kes ni tak ada jalan penyelesaian, dan tak tahu nak cakap apa lah. Dia macam tergantung tau kes ni tau. Even aku sebagai bukan family terdekat Nurin Jazlin Jazimin ni pun, aku curious, aku nak tahu mana pergi kenapa kes ni tergantung macam tu je kan. Tapi okey, jadi sebelum aku nak share pasal kes ni, aku nak bagi tahulah, aku lebih senang lah korang untuk mengenali Nurin ni kan. So aku buat little bit biodata pasal Nurin ni. Okey, adik Nurin Jazlin Jazimin ni, dia dilahirkan pada 11 September 1999, dan pada ketika tu umur dia kurang 8 tahun lah. Dia merupakan anak kedua daripada 3 adik-beradik. Dan bapa Nurin ni nama dia Encik Jazimin, dan ibu Nurin nama dia Puan Nur Azian. Zaman sekolah Nurin ni pun macam kanak-kanak biasa juga. Dia pun pergi sekolah, balik sekolah, jumpa kawan, pergi tuition. Okey, zaman sekolah dulu, siapa je yang tak ada kawan rapat kan? Semua orang ada kawan rapat. Kawan yang teman pergi kantin, kawan yang teman pergi beli air, kawan yang teman pergi kedai buku, kawan yang teman pergi cek kerusi kan. Kalau gaduh dengan kawan pun, sekadar meja tu kita renggangkan dia je kan. Kita macam renggangkan saya, aku tak nak kawan kau lah hari ni. So, lepas tu kita renggangkan meja kita. Tapi renggang-renggang kita dengan kawan kita tu, tapi kita still kawan dengan dia keesokan hari ni kan. Macam tu lah juga dengan adik Nurin ni. Dia ada kawan baik yang rapat sangat, BFF dekat sekolah dulu, yang nama dia Nur Aina binti Muhammad Nur, yang satu sekolah dekat Desa Setapak. Lepas tu Aina ni pula cakap yang Nurin ni rambut dia sangat cantik, sangat lebat, sangat bersinar-sinar, rambut dia sangat sihat lah kan. Lepas tu disebabkan rambut tu sangat sihat, dia pandai jaga rambut tau. Nurin ni pandai jaga rambut dia. Dia tak suka, rambut dia bukan jenis yang suka, dia bukan jenis suka yang kusuk-kusukkan rambut. Dia jenis yang jaga rambut lah. So disebabkan rambut dia panjang, dia sangat suka pergi ke pasar malam untuk beli klip rambut dekat sana. Okay, disebabkan rambut Nurin ni panjang, jadi dia memang suka collect klip-klip rambut. Dia suka beli klip rambut ke pasar malam. Dia suka warna-warni. Dia suka warna hitam putih. Hitam putih tu kalau untuk pergi sekolah lah kan, sebab kat sekolah tak boleh pakai warna-warni kan. So Nurin ni memang rajin lah. Memang banyak sangat koleksi hair clip yang dia ada. Lepas tu bukan dengan Aina je Nurin ni baik tau, tapi Nurin ni sangat baik. Lepas tu kawan-kawan Nurin ni semua pun bagi tahu yang Nurin ni baik orangnya, selalu tolong diorang buat kerja sekolah, periang kan, senang nak dekat lah. Pokoknya macam senang lah nak berkawan dengan Nurin ni kan. Okey, sekarang ni kita masuk kepada kisah yang di mana Nurin hilang pada hari kejadian. Macam biasalah Nurin, dia punya aktiviti dia mesti nak pergi pasar malam, nak beli klip rambut, sebab dia suka collect klip rambut kan. Jadi dia pun selalunya, kebiasaannya, kakak dia akan temankan dia pergi ke pasar malam tau. Tapi pada hari kejadian, Nurin ajak kakak dia, tapi kakak dia macam tak nak. Sebab kakak dia mungkin busy ke, ada pergi sekolah ke, ataupun tak sihat ke, kita tak tahu kan. Tapi pada hari kejadian, tak ada siapa yang nak temankan Nurin. Jadi Nurin pun tanyalah mak dia, "Mak, boleh tak nak pergi pasar malam seorang-seorang ni, nak cari klip rambut?" Kebiasaannya mak dia takkan biarkan dia pergi seorang-seorang tau. Tapi hari kejadian tu, mak dia benarkan dia pergi seorang-seorang. Sebab mak dia rasa macam, oh, pasar malam dekat je dengan rumah. Dia selalu macam tu tau. Bila benda tu tak biasa kita buat, tiba-tiba kita buat, jadi mesti ada something yang berlaku. Mesti ada perkara buruk yang akan berlaku. Dia selalu macam tu tau. Okey, lepas tu Nurin pun keluar pada rumah dia pukul 8.30 malam untuk ke pasar malam pada malam tu. Tapi kebiasaannya, kalau Nurin keluar untuk beli klip rambut sahaja, dia sekejap dia tahu. Tapi hari kejadian tu,
lama Nurin tak balik-balik lagi. Jadi ibu Nurin, Puan Nur Azian ni pun, dia rasa macam tak sedar hati lah sebab masa malam ke rumah dia pun tak adalah jauh mana kan. Lepas tu Nurin pun nak cari apa je kat masa malam. Paling pun dia beli klip rambut dia, tapi dia tak balik-balik tau. Jadi ibu Nurin pun rasa tak sedar hati. Dia pun start cari anak dia. Dia pergi ke pasar malam, dia cari anak dia. Dia pergi tanya kedai ke kedai, tanya sama ada diorang dah nampak ke tak Nurin dekat pasar malam tu. Tapi diorang kata diorang tak nampak. Yelah korang tahu lah kan, pasar malam kan havoc. Lagi-lagi time peak hour macam 8.30 ke 9. 8.30 ke 9.30 tu kan lebih kurang peak hour kan, ramai orang datang nak beli barang. Mana diorang nak perasan kan. Lepas ibu Nurin ni pergi cari dekat pasar malam dan dia tak jumpa anak dia, dia decide untuk cari dekat area pasar malam tu, dekat lorong-lorong rumah dia, sama ada nampak Nurin tersesat ke apa ke. Sebab dia risau tau, Nurin ni bukan macam kanak-kanak biasa. Nurin ni ada masalah buah pinggang, ada masalah darah tinggi. Jadi dia risau takut anak dia pingsan sebab dah lama sangat ni anak dia hilang ni kan. So dia rasa tak sedar hati, dia terus call. Dia terus bagi tahu suami dia, Encik Jazimin, suruh buat report polis. Jadi sejurus Encik Jazimin buat report polis, polis pun dah start buat siasatan dah. Dia tanya setiap jiran-jiran dekat situ sama ada diorang nampak ke tak Nurin Jazlin ni kan. Manalah tahu kot ada ternampak ke, terjaga ke, mungkin Nurin pengsan diorang jaga buat balik bilik ke. Tak tahulah kan. Jadi polis pun tanya, tapi tak ada siapa pun yang kata nampak Nurin pada waktu tu. Jadi polis pun diorang dah start lah buat diorang punya kerja. Diorang sebarkan risalah. Time tu tak ada internet jadi diorang post dekat TV, dekat surat khabar, diorang tepek-tepek dekat keliling kawasan tu sama ada nampak ke tak budak yang bernama Nurin Jazimin ni. Okey, lepas tu Encik Jazimin pun dia ada bagi tahu yang polis ada menggunakan anjing pengesan untuk mengesan di mana kali terakhir Nurin berada. Jadi tu anjing tu sendiri dapat kesan yang Nurin cuma sempat berada dekat parit belakang rumah dorang je tau. Makna kata Nurin tak sempat pun nak pergi ke pasar malam waktu tu. Dia sempat sampai kat situ je pasal orang tak tahu apa jadi lepas tu Lepas tu hilang, tak tahu apa jadi lepas tu. Lepas seminggu kejadian tu berlaku, sepupu Nurin yang duduk sekitar dengan rumah Nurin tu, dia bagi tahu yang dia ada ternampak Nurin kena culik dengan warga asing, iaitu lebih kurang umur lebih kurang 20 tahun lah. Lepas tu warga asing tu tarik dia masuk ke dalam van putih. Van tu warna putih Waktu dia tarik tu sepupu Nurin ada dengar Nurin kata tak nak macam tu tau. Tapi yelah budak kecil kan, sepupu Nurin pun sama lebih kurang umur dengan Nurin. Diorang apa yang diorang boleh fikir kan. So diorang pun tak mampu nak buat apa-apa. Tapi at least dia dah beritahu jugalah yang dia nampak Nurin kena culik dengan van putih. Okay, balik-balik pada poster yang telah tersebar tu. Macam korang tahu kan, poster selalunya kalau tersebar tu ada wajah orang yang hilang kan. Lepas tu kita letak pula alamat rumah kita. Kalau ada orang jumpa ke apa, boleh pulangkan balik kan. Ataupun kita akan letak nombor telefon kan. Selalunya macam ni lah. Selalunya kita tak gambar, lepas tu kita tak nombor telefon supaya kalau ada orang nampak ke ataupun ada orang pernah terjumpa ke, bolehlah call kan guna nombor telefon yang dah sedia ada tu. Tapi disebabkan poster Nurin Jazimin tu ada nombor telefon bapa dia, ramai orang telah salah gunakan nombor telefon tersebut, di mana dorang ambil peluang untuk menelefon kacau-kacau. Ada yang marah-marah, ada yang kata kau ni tak pandai ke jaga anak sampai anak hilang? Kau ni tak payah jadi bapak lah, tak jadi jaga anak. Anak seorang pun tak nak jaga. Apa benda kasih anak keluar malam-malam? Tak sayang anak ke? Bla 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 ke? Ada yang komen macam tu, ada yang message macam tu, ada yang marah-marah. Tapi korang fikirlah kan, dalam keadaan macam tu, benda dah jadi tau. Tapi korang cubalah bayangkan kalau korang ada dekat tempat Encik Jazimin tu, anak hilang. Lepas tu korang mengharapkan ni SMS daripada orang, mungkin orang jumpa anak korang, tapi yang korang dapat sebenarnya SMS caci maki hamun daripada orang lain, mengatakan yang korang tak pandai jaga anak. Ada anak seorang perempuan pun tak terjaga, percaya sangat anak keluar malam seorang-seorang kan. Tapi benda dah jadi guys. Patutnya macam kita bagilah kata-kata positif, mendoakan, bukan menyalahkan lagi, bukan mengeruhkan lagi keadaan. Okay? Jadi kejadian tu pun tapi dalam pada masa yang sama,
Encik Jazimah ni bukan sahaja menerima mesej-mesej yang marah-marah, tapi ada juga orang yang baik hati kontak Encik Jazimah dan menawarkan untuk bagi ganjaran kepada sesiapa yang menjumpai Nurin. Pada ketika itu diorang offer untuk bagi ganjaran lebih kurang RM30,000 sesiapa sahaja yang ada informasi pasal Nurin ni ataupun pernah nampak Nurin ataupun berjaya jumpa Nurin, diorang akan bagi RM30,000 kepada orang tersebut. Jadi selepas 13 hari adik Nurin Jazli ni hilang, ada wartawan yang telah menawarkan diri untuk membantu Encik Jazmin untuk mencari anak dia lah. Tapi mungkin kaedah ni ada orang dekat luar sana yang tak percaya, yang kata benda ni khurafat lah, benda ni merepek lah, apalah, inilah, ini semua nasi luar lah. Tapi dalam keadaan yang macam ni, korang bayangkan apa je pilihan yang diorang ada selain daripada mencuba, kan. Jadi Encik Jazimah pun bersetuju untuk menggunakan kaedah hipnosis untuk mencari anak dia. Okey, untuk kaedah ni diorang memerlukan orang yang sangat rapat dengan Nurin. Jadi diorang pun telah menghantar ibu Nurin, sepupu Nurin yang nampak Nurin keculik tu, lepas tu kawan baik Nurin, Nur Aina, yang kata Nurin ada rambut cantik tu semua. Lepas tu satu lagi iaitu anak murid doktor tersebut. Untuk yang orang yang pertama yang diorang hantar iaitu ibu Nurin, diorang berjaya untuk hantar ibu Nurin masuk ke alam tu. Jadi setiba je ibu Nurin nampak, setibanya ibu Nurin dekat alam tu, ibu Nurin terus nampak Nurin berada dalam bilik yang gelap seorang diri dan dalam keadaan yang sejuk lah. Korang tahu kan kalau orang duduk keadaan sejuk, baring keadaan sejuk tu kan, yang macam melengkung tu kan. Jadi ibu Nurin macam sedih lah nampak anak dia dalam keadaan macam tu kan. Dah lama tak nampak anak dia. Lepas tu nampak anak dia terseksa macam tu, kesejukan. Jadi ibu Nurin macam sebab dekat situ tau. Dia sebab walaupun dia tahu dia punya plan asalnya untuk lihat keliling di mana Nurin disorokkan. Okey, sepatutnya ibu Nurin ni kena keluar daripada bilik tersebut dan tengok keadaan sekeliling. Dekat dengan bangunan apa ke, tempat yang dia dah disorokkan, dekat dengan bangunan menara apa, dekat sebelah tu ada rumah apa. Dia sepatutnya tengok keadaan sekeliling tau. Tapi korang tahulah kan, ibu-ibu kan, bila dia nampak anak dia mestilah rasa macam, yelah, nak spend time dengan anak dia, nak tengok anak dia, nak lepaskan rindu lah. Disebabkan ibu Nurin tak boleh nak fokus dengan diorang punya plan, jadi doktor tersebut terpaksa berhentikan hipnosis ibu dia lah. Jadi doktor tu pun terpaksa berhentikan dan suruh sepupu dia pula datang dan tengok keadaan sekeliling. Jadi sepupu dia masuk dalam alam tu juga dan sepupu dia nampak benda yang sama juga. Nurin dalam keadaan kesejukan dalam bilik kosong, gelap, duduk melengkung. Tapi kali ni sepupu Nurin, dia terus keluar daripada kawasan bilik Nurin disorokkan tu dan dia nampak sekeliling dekat rumah tu macam keadaan yang familiar. Macam dia pernah nampak kawasan rumah tu. Dia nampak ada pokok-pokok tinggi-tinggi, dia nampak lorong tu, dia macam biasa nampak atau kawasan tu, tapi dia tak boleh nak betul-betul nampak benda tu. Dia tapi dia macam familiar dengan benda tu, tapi dia rasa macam kat mana tapi dia tahu tempat tu, dia biasa nampak. Okey, lepas tu pula Dr. Sazali ni, doktor yang buat hipnosis ni lah, dia hantar anak murid dia pula untuk semak keadaan Nurin. Dia lebih kurang sama juga, tapi yang anak murid Dr. Sazali ni, dia lebih detail lah. Dia kata dia nampak ada orang jaga Nurin waktu tu. Seorang berbadan tegap, seorang berbadan kurus. Lepas tu dia kata dia nampak Nurin punya tangan kena ikat dan Nurin sangat-sangat lemah kat pada ketika itu. Lepas anak murid doktor tu dah berjaya bagi detail macam tu, maka diorang pun stop lah daripada buat hipnosis tu. Sebab macam korang tahu, hipnosis ni menggunakan tenaga dua belah pihak tau. Kalau kita buat lagi, mungkin Nurin kita takkan dapat jumpa. Sebab Nurin pun dah lemah. Kita lemahkan dia lagi, bertambah lemah dah dia kan. Jadi berdasarkan apa informasi yang diorang ada, berdasarkan apa detail yang diorang ada, diorang pun paskan kepada pihak polis dan pihak polis pun cuba cari Nurin menggunakan informasi yang dah diberikan oleh diorang. Okey, selepas diorang dah dapat informasi tu semua, diorang pun pergi ke tempat tu dan cubalah mencari, dan diorang nampak ada van putih dekat kawasan tu.
Tapi malang dia, van putih tu tak ada kena-mengena pun dengan kehilangan Nurin ni. Okey, memandangkan Dr. Sazali dah bagi informasi kepada polis untuk mencari Nurin berdasarkan informasi yang diorang bagi, tak berjaya. Jadi Dr. Sazali pun cubalah lagi buat hipnosis. Tapi kali ni Dr. Sazali yakin sangat yang Nurin Jazimin dah sangat lemah. Jadi dia bagi tahu dekat polis supaya cepatkan lagi cari Nurin sebab Nurin dah lemah. Kan? Kita risau dia jadi apa-apa kat dia sebab dia dah sangat-sangat lemah. Okey, lepas tu kes ni masih berlanjutan sampailah bulan Ramadan. Ini merupakan kali pertama lah diorang sambut Ramadan tanpa Nurin, tanpa anak. Yelah, tak lengkap lah kan family kan, rasa kosong dekat situ. Bila dah masuk bulan Ramadan ni, obviously lah kita akan ingat orang yang kita sayang tu suka makan apa, waktu dia ada, dia suka beli apa. Sama lah macam Nurin ni juga, Nurin ada makanan kegemaran dia. Dia suka laksa Penang, dia suka roti john, dia suka sambal petai. Lepas tu, satunya yang bagus tentang Nurin ni, mungkin ada orang kat luar sana yang macam sakit perut sikit je, tak nak puasa lah. Sakit ni sikit je, tak nak lah, gastrik lah, tak nak puasa lah. Tapi Nurin ni, walaupun dia sakit, walaupun dia ada sakit buah pinggang, sakit darah tinggi, dia tetap puasa penuh. Dia tetap puasa penuh walaupun dia tahu tak sihat, tapi dia cuba untuk puasa penuh. Okay guys, so 11 September pun dah nak tiba, iaitu hari jadi Nurin. Of course lah. Family mana yang tak susah hati, family mana yang mengharapkan ni anak dia balik, pulang waktu birthday kan. Dan ia akan menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan lah. I mean like, dia dah hilang lama tau. Jadi, obviously lah family dia berharap sangat, walaupun family dia tahu Nurin dah sangat-sangat lemah, tapi diorang still mengharapkan yang Nurin ni balik tau. Jadi, sebelum kehilangannya Nurin ni, Nurin dah pernah cakap dengan family dia yang dia nak sambut birthday dia tahun ni sedikit berbeza berbanding dengan birthday sebelum ni tau. Jadi dia pun dah bagi tahu dengan family dia. Okay, jadi dia nak celebrate birthday dia tahun ni dengan menjemput kawan-kawan baik dia datang rumah dia, makan, dia suruh mak dia masak laksa Penang. Dia nak pilih kek kegemaran dia, nak pilih kek yang berbeza sangat untuk tahun ni. Tapi semua tu just apa yang Nurin impikan. Benda tu tak menjadi kenyataan. Ibu bapa dia pun rasa macam ralat lah kan. Macam anak dia dah plan ni nak buat benda ni semua, tapi Nurin tak ada. Nurin tak balik guys. Nurin tak balik pada hari kejadian. Hari jadi tak balik. Raya pun Nurin tak balik juga guys. Raya pun dah berkunjung tiba. Macam korang tahu, waktu raya, bila kita ada family ni, obviously lah kita nak yang terbaik untuk family kita. Kita dah siap prepare awal-awal. Macam itulah juga dengan ibu Nurin ni, Puan Nur Azian. Dia tempah baju untuk Nurin. Sebelum kehilangan Nurin tau, dia tempah 2 helai baju kebaya untuk Nurin yang ditempah dekat Perak, dekat kampung Encik Jazimin ni lah. Tapi baju tu macam tu je lah. Nurin tak balik. Pada 17 September 2007, ada seorang lelaki berbangsa Cina iaitu Chan Yan Feng. Sorry kalau aku salah sebut nama dia, tapi sorry okay. Jadi dia telah jumpa, dia masuk kerja pukul 8.30 pagi. Lepas tu dia ternampak ada bag gym dekat depan pintu kedai dia lah. Jadi dia pun call lah kawan dia, sebab kawan dia daripada Singapura tau. Dia syak kawan dia daripada Singapura datang, lepas tu tak dapat masuk office sebab office terkunci. Jadi dia ingatkan kawan dia tinggalkan bag dekat situ. Jadi dia pun call lah kawan dia, tanya, "Hey, kau ada tinggalkan bag ke dekat depan kedai kita ni?" Tapi kawan dia kata, tak, kawan dia tak tinggalkan bag pun depan kedai tu. Jadi dia macam dah start suspicious lah, rasa macam habis tu ni bag siapa kan dekat depan bilik, dekat depan kedai kita kan. Jadi dia pun ambil lah keputusan untuk buka bag gym tu. Lepas tu first thing first, yang waktu dia buka bag gym tu, dia ternampak ada 2 kaki dekat dalam bag gym tu. Jadi lepas dia nampak ada 2 kaki dalam bag gym tu, dia pun rasa macam, wait, ni kaki orang ni. Dia terkejut lah, dia terkejut. Jadi dia pun macam, terus dia call polis. Dan like berapa second lepas tu,
polis pun datang dan ambil beg tu untuk buat siasatan. Okay, cerita seterusnya yang akan aku ceritakan ni mungkin akan buat korang ekstra sedih. Aku pun sedih bila aku dengar, aku baca balik, bila aku ingat balik kisah ni, sedih Okay, selepas polis dah ambil beg gym tu, diorang dapati mayat tu ada terung, ada timun dekat alat kemaluan kanak-kanak tu. Diorang sumbat timun dengan terung guys dalam kemaluan kanak-kanak tu. Lepas tu ada pula kesan cekik dekat leher, seolah-olah diorang mencekik budak tu sebelum budak tu meninggal dunia. Dan bukan itu sahaja, polis juga menganggarkan yang kanak-kanak yang mayat dalam beg tu umur lebih kurang 8 hingga 9 tahun dan mayat tu mati 6 jam sebelum diorang jumpa mayat tu dalam beg gym tu. Jadi polis pun ambillah keputusan untuk panggil semua ibu bapa berkumpul, yang mana yang hilang anak dia pada tahun pada yang mana hilang anak dia, yang mana sebelum ni pernah report yang dia hilang anak dia. So diorang panggil ibu bapa ni untuk buat pengecaman. So antara ibu bapa yang terlibat, of course lah, Encik Jazimin dan Puan Nur Azian. Jadi diorang telah di-call dan dipanggil untuk datang ke polis. So dalam perjalanan diorang nak ke pejabat polis tu, diorang mesti rasa resah, diorang rasa risau kan, kalau what if tu anak diorang? Apa yang diorang nak kena buat? Apa yang diorang mengharapkan yang itu bukan anak diorang, supaya diorang ada harapan lagi untuk dapatkan Nurin balik tau. Jadi diorang sangat-sangat mengharaplah benda tu terjadi. So diorang pun datang ke balai polis dan buat pengecaman. Dan alhamdulillah pada ketika itu diorang yakin, diorang sangat-sangat yakin yang mayat tu bukan anak diorang sebab rupa paras dia berbeza. Diorang punya budak mayat tu punya saiz berbeza. So diorang yakin sangat yang itu bukan Nurin. Tapi polis still ambil ujian darah diorang untuk cek sama ada betul ke tak diorang punya DNA sama ke tak dengan mayat tu. So pada 21 September 2007, polis panggil lagi Encik Jazimin dan Puan Nur Azian untuk ke HKL. Yes, untuk ke HKL untuk pengesahan lagi lah, pengecaman lagi sekali. Dan pada ketika itu, Abang Jazimin pun ada juga datang untuk buat pengesahan, untuk cek sama ada betul ke tu anak dia. Tapi sebelum diorang tiba tu, polis dah pun buat sidang media dan mengatakan bahawa DNA yang diorang ambil daripada mayat tu dan DNA Encik Jazimin, Puan Nur Azian tu sama dengan mayat tu. Jadi diorang mengesahkan bahawa mayat tu adalah Nurin Jazlin Jazimin. Tapi family Nurin ni, ayah Nurin ni, dia still kata yang tak, tu bukan anak dia. Sebab rupa paras berbeza. Diorang, of course lah, diorang sebagai ibu bapa, diorang lebih mengenali anak dia kan. Tapi diorang kata tak, itu bukan Nurin Jazlin Jazimin. Diorang lagi kenal anak dia. So aku tak tahulah, mungkin pada waktu tu diorang in denial. Yelah kan, macam diorang dah letak put high hopes yang diorang akan jumpa anak diorang. Diorang dah yakin yang anak diorang masih selamat lagi kan. Tapi tiba-tiba sampai mayat rupa pula lain kan, dalam keadaan macam tu pula, dalam keadaan terseksa macam tu pula. Mana ibu bapa mana yang sanggup nak menerima kan jenazah yang macam tu. Walaupun polis telah mengatakan bahawa 99.99% mengatakan yang DNA diorang sama, tapi Encik Jazimin ni still tak percaya yang itu anak dia. Sebab dia lebih kenal anak dia. Dia kata mayat tu dalam keadaan yang lain daripada anak dia, di mana gigi Nurin rapat-rapat, tapi mayat tu gigi dia dah jarang. Lepas tu tak ada parut dekat peha. And then mayat tu tak ada BCG. Bila dah tak ada BCG, selalunya yang tak ada BCG ni obviously lah orang asing, keluarga asing kan yang tak ada BCG ni. Jadi dia tahu anak dia ada BCG, ada parut dekat kaki, gigi rapat. So macam mana nak cakap yang itu Nurin Jazlin Jazimin, sedangkan benda yang dia dah kenal ke anak dia tak ada dekat badan mayat tu. Dan walaupun dia tahu DNA mengatakan tu anak dia, tapi dia still tak dapat terima yang itu anak dia. Dia still merasakan anak dia masih lagi hidup dekat luar sana. Yelah, ibu mana yang tak sedih kan bila nampak anak dia mati dalam keadaan macam tu, terseksa, kena you know, like timun
wrong tu semua. Yang mana yang nak anak dia mati dalam keadaan macam tu kan? So tapi diorang, jadi ibu bapa Nurin ni still terima mayat tu dan diorang uruskan kebumikan mayat tu. Tak, soalnya begini. Daripada awal lagi, pada dulu lagi saya dah bercakap. Di mana saya dengan mak dia tak tahu adalah itu adalah Nurin Jazil ataupun tidak. Jadi tidak ada tanda-tanda yang mengatakan Nurin Jazil. DNA yang mengatakan 99.9. Okay, fine. 99.9. So, apabila dia dapat yang mengatakan DNA 9.9, tetapi tidak ada sekadar DNA, tidak ada apa-apa bukti yang mengatakan itu adalah Nurin Jazlin, di mana pihak hospital pun mengatakan tak ada BCG, tidak ada itu, tidak ada ini. Tidak ada BCG? Tidak ada BCG. Muka macam mana? Maaf. Memang bila saya tanya pada pihak hospital keadaan mayat ni, dia telah meninggal berapa lama. Dia kata sekurang-kurangnya dah meninggal lebih kurang sejam. Jadi kalau dalam masa sejam saya tak nampak wajah anak saya, macam mana saya nak mengatakan kalau itu adalah anak tu saya? mungkin boleh terima lah, sebab mungkin sudah mayat sudah reput. Tapi sebab baru sejam, tubuh badan semua masih ada. Elok. Cuma Okay, sekarang kita balik kepada kejadian diorang jumpa beg di depan kedai tu. Diorang tu jumpa, diorang dah semak semua, diorang dapat tahu ada CCTV dekat kedai tu. Jadi diorang pun semak lah footage CCTV tu. Kalau orang macam tahu kan, sekarang dulu CCTV dia tak se-clear sekarang tau. Dia tak se-HD sekarang tau. Sekarang ada HD, boleh nampak clear. Daripada jauh je dah nampak number flat kereta orang tu apa, orang tu rupa macam mana semua kan. Tapi pada zaman tu teknologi masih merundum guys, masih merundum. So tak nampak clearly muka siapa, berapa orang, dan dia amat sama-sama nampak. Jadi polis tak dapat nak kesan tahu siapa yang letak beg tu. Dia nampak bayang-bayang orang letak beg tu, tapi tak nampak clearly muka orang yang letak beg tu. Okay, jadi polis pun cuba meminta tolong pada polis FBI dekat US untuk menjelaskan lagi CCTV footage yang diorang ada tu, supaya diorang boleh nampak siapa dalang dia, supaya diorang boleh tangkap siapa yang letak mayat tu dekat depan kedai tu. Tapi guys, lepas diorang dah hantar footage tu ke FBI US, diorang still tak nampak clear siapa dalang yang tukang hantar beg Jim tu dekat kedai tu. Diorang still tak nampak. Tapi dalam CCTV tu, diorang berjayalah nampak ada 5 orang terlibat untuk letakkan beg berisi mayat tu dekat depan kedai tu, iaitu 5 orang, 4 orang lelaki, 1 orang perempuan. Dan diorang pun, polis pun berjaya untuk tangkaplah 5 orang yang dalang ni. Dan diorang percaya itu penculik, tapi sebenarnya bukan. Diorang tak ada bukti pun mengatakan yang 5 orang ni penculik Nurin Jazimin ni. Sebab CCTV tak clear. Polis tak ada proof nak tahan diorang 5 orang ni kan. So diorang dah dilepaskan macam tu je lah. Polis tak boleh nak buat apa, sebab tak ada bukti kukuh pun mengatakan yang diorang dalang dekat semua benda ni. Dekat kes ni sampai sekarang penculik Nurin Jazimin masih lagi bebas dekat luar sana. Mungkin korang pernah mungkin penculik ni tengok video aku ke, tak tahu kan. Mungkin penculik ni pernah jalan kat sekorang. Mungkin korang pernah nampak penculik ni dekat luar. Mungkin korang pernah pergi pasar malam, nampak dia tengah jual ayam golek ke apa ke. Mungkin penculik ni masih bebas lagi dekat luar sana. Dan dia dibebaskan. Polis tak dapat cari dia walaupun dia dah buat perkara yang terkutuk, perkara yang paling kejam sekali dalam dunia ni. Polis tak dapat cari. So aku pun tak salahkan polis, sebab mungkin polis pada zaman tu kurang teknologi kan. Yelah, CCTV pun ada, CCTV nampak tapi footage tak clear, tak ada bukti yang kukuh nak sabit kesalahan dekat orang tu. Tak ada bukti yang kukuh nak tangkap orang tu. Jadi
Sampai hari ni penculik tu masih bebas kat luar sana, berhappy-happy dengan family dia, kan? Berhappy-happy, mungkin ada anak, mungkin tak tahulah guys. Aku ingat zaman dulu waktu aku sekolah dulu, aku ingat kes ni. Sampaikan kes ni viral, kira viral lah. Zaman tu tak ada Facebook tau, tak ada internet, tapi kita nampak lah dekat surat khabar ada orang post, jangan ikut wan putih bahaya. Lepas tu pergi sekolah dekat penimpunan, cikgu ingatkan kalau nampak wan putih jangan ikut dorang, jangan dekat-dekat dengan wan putih. Sampai pergi kelas, masuk kelas pun cikgu ingatkan juga, jangan dekat dengan wan putih. Balik rumah mak ingatkan juga, jangan dekat dengan wan putih. Nampak wan putih keluar, lari. Okay, kalau nampak strangers datang dekat dengan kita, jangan cakap apa-apa, terus lari, sombongkan diri, terus cari kawan, jangan sorang-sorang. Sampai macam tu sekali zaman tu ibu apa bagi tahu kat kita, cikgu-cikgu ingatkan jangan dekat dengan wan putih. Sampai macam tu sekali zaman tu. Kes wan putih ni sangat-sangat takut zaman tu bila nampak wan putih. Aku ingat bila aku nampak wan putih je aku dah takut. Sejak daripada kejadian tu, sejak daripada kes wan putih tu, ibu apa pun dah ramai yang mengambil kesempatan untuk bagi extra attention dekat anak diorang, bagi extra hati-hati, kan? Extra careful. Kalau anak diorang nak keluar sorang-sorang, jangan bagi anak diorang keluar sorang-sorang. Jangan bagi anak main sorang-sorang kat taman, jangan bagi anak keluar dengan kawan-kawan kalau tak ada orang dewasa. Aku rasa zaman tu memang semua ibu bapa risau sangat-sangat. Kepada ibu bapa ataupun yang bakal nak jadi ibu bapa kat luar sana, hati-hati, sayangkanlah anak korang. Sentiasa cemburu dengan anak korang yang kecil-kecil nak keluar, nak main sorang-sorang. Jangan bagi dia main sorang-sorang, jangan bagi dia keluar sorang-sorang, jangan bagi dia keluar dengan kawan diorang tanpa orang dewasa. Sebab kita tak tahu dan kita tak nak benda ni berulang lagi sekali.